Salam sejahtera dan salam Sarawak kesayang, bersama saya Janet Bennett dalam Buletin Ukas edisi malam 25 Ogos 2021. Tumpuan berita, masalah liputan internet di rumah sumop boleh diatasi dengan menyediakan tempat dan penyambungan internet di sebuah bilik dalam rumah panjang. Menteri Muda Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Rozi Yunus berkata, untuk menjayakannya, Tuai Rumah dan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK boleh menggunakan peruntukan projek kecil luar bandar MRP yang disalurkan sebelum ini untuk menyediakan kemudahan tersebut. Menjawab persoalan yang diajukan oleh penduduk dalam lawatannya ke Rumah Sumop Ledam, Sungai Saih Putih dan Gereja BEM Sungai Saih pada Selasa, beliau berkata cadangan ini dilihat amat berkesan bagi menyelesaikan masalah liputan internet yang kurang memuaskan ketika pembelajaran dari rumah yang melibatkan pelajar sekolah. Dalam pada itu, pembinaan Gereja BEM Sungai Saih yang kini telah siap 65% dengan kos RM450,000 melalui peruntukan unit hal ehwal agama-agama lain Unifor terpaksa dihentikan sementara disebabkan peruntukan tidak mencukupi. Datuk Rozi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bekenu telah meminta Tuai Rumah Ayah Sawing yang merupakan penasihat Gereja BEM Sungai Saih membuat perincian tentang tambahan peruntukan dengan kadar segera untuk diserahkan kepada Unifor bagi membuat permohonan baharu. Di Miri, Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu telah mengadakan lawatan tapak di Kampung Haji Wahid, Bukit Kanada Miri pada Selasa. Lawatan ini dilakukan bagi meninjau keadaan jalan untuk melebarkan permukaan jalan dan benteng cerun di jalan menuju ke kampung tersebut. Untuk memastikan projek yang akan dilaksanakan itu berjaya, nasihat pakar daripada Jabatan Kerjaya JKR diperlukan dalam usaha untuk melebarkan jalan dan benteng cerun di kawasan ini. Dalam program berasingan, Datuk Sebastian Ting yang juga Adun Piasau turut mengadakan lawatan dan mengagihkan barangan safety kits kepada penduduk di Senadin Jaya bersama ahli Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Senadin Jaya. Sebanyak 56 pek safety kits yang terdiri daripada 50 pelitup muka, 2 biji sabun dan sebotol pembersih tangan diserahkan kepada penduduk. Ini merupakan salah satu projek pembangunan komuniti di bawah projek rakyat Dun Piasau. Berikut pula mengenai projek bagi menaik taraf Gereja St. Andrew Kampung Skuduk yang bakal memberi manfaat kepada penduduk sekitar selepas bangunan itu dijangka siap pada Februari 2022. Projek bernilai RM150,000 itu adalah di bawah peruntukan projek transformasi luar bandar RTP dan kerja-kerja pembinaan akan dimulakan pada Jumaat ini. Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Datuk Roland Sagah Wee In telah menyaksikan penyerahan tapak projek tersebut pada Selasa. Berucap ringkas, Datuk Roland Sagah yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tarat berkata, jawatan kuasa gereja tersebut boleh melaporkan terus kepada JKR bahagian Serian sekiranya terdapat isu atau ketidakpuasan hati berkaitan projek sepanjang projek berjalan untuk tindakan lanjut. Selanjutnya mengenai Adun Saribas Muhammad Razif Hitam yang telah melakukan lawatan kerja meninjau tapak projek pembinaan Jalan Paya Umpung di Debak pada Selasa. Objektif lawatan adalah untuk mendapatkan penjelasan berkenaan projek berikutan projek membina semula bangunan sekolah jenis kebangsaan Cina SJK Si Chunghua turut melibatkan projek jalan tersebut yang menelan kos RM250,000. Beliau berharap siapnya jalan tersebut akan memanfaatkan pihak sekolah dan juga orang awam. Lawatan kerja Adun Saribas diteruskan dengan meninjau tapak cadangan pembinaan tempat parkir sekolah menengah kebangsaan SMK Saribas Debak. Projek RM150,000 itu melibatkan kerja-kerja ubah suai tapak lama dan melebarkan kawasan parkir. Pada kesempatan itu, Muhammad Razif turut meninjau tapak pembinaan laluan berbumbung SMK Saribas. Terdahulu, Muhammad Razif meninjau tapak cadangan pembinaan tapak tanah perkuburan baharu penduduk di Kampung Belingan, Kampung Tanjung Sembemban, Kampung Tanjung Asam dan Kampung Buda pada Isnin. Sebelum ini, penduduk terpaksa menggunakan tanah perkuburan di Kampung Seruai Bungin yang terletak kira-kira 35 km dari kampung mereka. Sementara itu, di Munggu Prin, beliau telah menziarahi dan menyampaikan sumbangan kepada ahli keluarga Mendiang Lobo Bunsin yang meninggal dunia pada Isnin. Mendiang merupakan salah seorang anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela yang aktif. Pada kesempatan itu, Muhammad Razif turut berbincang dengan tuai rumah berkenaan isu dan masalah yang dihadapi di rumah panjang tersebut.
Berita berikutnya, Adun Lambir Ripin Lamat memberi respon positif dan setuju untuk menambah baik bangunan biro wanita di Rumah Nyuai dan Rumah Busang. Ini selepas maklum balas penduduk terhadap 2 projek pembinaan bangunan biro wanita di Rumah Nyuai dan Rumah Busang yang telah siap dibina dengan peruntukan RM50,000 setiap satu. Beberapa permohonan yang diminta oleh tuan rumah berkenaan dengan bekalan elektrik, okay. So ini kita akan uruskanlah dengan pihak Sesko. Berkenaan dengan air, untuk kita akan rujuk dengan Jibab ambil borang Jibab. Ripin bersama Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan Pegawai Majlis Daerah Subis telah hadir bagi penyerahan projek tersebut pada Selasa. Kedua-dua projek tersebut merupakan salah satu projek transformasi luar bandar RTP Adun Lambir. Berita di Matu, Jentera Parti Persaka Bumiputera Bersatu PBB Jemoreng digesa untuk bersiap siaga menghadapi pilihan raya negeri PRN ke-12 yang akan diadakan bila-bila masa. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jemoreng merangkap Ketua Cawangan PBB Jemoreng Datuk Mursyid Diranja Dr. Juanda Jaya memberitahu persiapan awal perlu untuk memastikan gabungan Parti Sarawak GPS terus mantap dalam PRN akan datang dan mendapat mandat besar untuk diberikan kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg. Berucap semasa seminar kepimpinan komuniti Jemoreng di Dewan Masyarakat Bergau, Matu pada Selasa, beliau berkata dengan mandat terbaik dari rakyat akan membolehkan Sarawak kekal stabil dan terhindar dari pergolakan politik yang merugikan kepada rakyat. Menurut Datuk Dr. Juanda, GPS membantu rakyat tanpa mengira latar belakang. Malah Ketua Menteri juga kerap turun padang ke seluruh pelosok negeri untuk menyantuni rakyat. Katanya Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zahari juga secara prinsip bersetuju membina jambatan dari Simpang Kebual ke Sibu yang akan menelan kos sekitar RM400 juta. Berita seterusnya, sambutan Hari Kebangsaan kali ke-64 pada tahun ini tetap diraikan meskipun dalam keadaan norma baru dan mengikut prosedur operasi standard SOP yang ketat susulan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Malaysia. Diraikan dengan tema Malaysia Prihatin seperti tahun lepas, ia adalah bagi menghargai keprihatinan, kesungguhan dan ketabahan warga Malaysia dalam mengharungi dugaan wabak COVID-19 yang melanda sejak tahun 2020. Meskipun tiada sambutan secara besar-besaran dilakukan, namun ia tidak mematahkan semangat patriotik rakyat Malaysia bagi menunjukkan rasa cinta akan negara. Hasil temu bual wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS bersama orang awam mendapati semangat kemerdekaan tetap terus ditanam di dalam jiwa dan mereka berharap agar negara ini bebas daripada cengkaman wabak COVID-19. Semangat kemerdekaan kami, insya-Allah dekat Hari Merdeka kami akan kibarkan bendera Malaysia di luar kedai and di dalam kedai of course, and then walaupun kita berada di dalam wabak COVID-19 I hope, kami harap kita akan sentiasa bersemangat untuk menyambut Hari Merdeka and hopefully kita selamat lagi akan merdeka juga daripada COVID-19 tu. And tu semua rakyat Malaysia, selamat Hari Merdeka. Sementara itu, Yasin Hasbi ketika ditemu bual berkongsi pengalaman beliau dalam persiapan menyambut Hari Kebangsaan yang bakal tiba tidak lama lagi. Kami enang tiap tahun. Hari Raya pun bertuntung je api. Hari Kebangsaan, hari Sarawak kami ada mengatur penera. Tapi rumah tu aja, tapi orang lain saya ada. Semua kami, saya minta macam tu, semua kami ada minat macam tu. Itu dari 20 hari bulan start mengantung penera bukan. Sampai seminggu lah kena hujan, kalau hujan kami masih masang lebih kurang seminggu jadinya jadi mu penera yang jahit kami sesah penera ya. Jadi dapat dipakai lah bau dengan pakai campur penera bau. Sekian edisi malam bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Salam UKAS.